mencuri ada hukum tertentu kita tahu haram. Satu lagi ini, ayat-ayat yang sebegini kita tahu dia haram. Kalau dia disertai dengan laknat Allah, perbuatan itu disertai dengan laknat Allah. Dia ada satu subjek tuan-tuan, kita boleh belajar macam mana kita nak tahu benda itu haram. Dia ada isyarat-isyarat dia dalam Quran dan hadis. Macam mana kita nak tahu dia sunat? Ada isyarat-isyarat. Macam mana kita nak tahu dia mubah? Ada isyarat-isyarat. Macam mana kita nak tahu dia batal sah? Itu satu tajuk yang mungkin kita boleh bincangkan masa yang lain. Cuma saya bawa ayat itu bahawa untuk kita menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan merupakan satu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala laknati. Cuma bukan semua orang boleh bercakap, boleh bagi ceramah, boleh. Dan kita buat sekadar mampu kita lah, kan? Kita beli buku bagi hadiah kepada kawan-kawan, kita bagi Quran hadiah kepada orang. Sebab kita kadang-kadang tak semua orang boleh berdebat, berbincang kan. Sebab kadang-kadang kita tengok dia pun kan, kita tengok dia very logical, kita ni simple lah. Kita tak sampai, tak mampu nak berbincang. Kita bagi bahan bacaan untuk dia baca. Tapi untuk kita sampai benda itu, nak kita sampaikan. Jadi kita dah belajar sedikit dan kebanyakannya tuan-tuan tahu. Kita cuma buat ulang kaji saja ni. Tentang sifat solat Nabi SAW dan sifat wudu ini sama-sama lah. Pertama, tanggungjawab kita untuk mengamalkannya. Sebab kita dah tahu secara pasti hadis-hadisnya, kita kena buat. Itu satu tanggungjawab kita pada diri kita. Dan tanggungjawab kita yang lain adalah menyampaikan dengan cara yang bijaksana lah. Jangan pergi masuk masjid kata ke orang. Baca contoh lah tuan-tuan. Orang dah sembahyang, which is good enough. Dia dah sembahyang. Kita nak sebut apa yang kita sebut berkenaan dengan usolli, bacaan sebelum solat, apa semua tu ada cara lah. Ada cara. Kita jangan sekarang orang dah solat tu. Kan banyak yang di luar tak solat langsung ni. Itu lagi masalah. Jadi orang ni kita bincang dengan caranya. Dan kita tengoklah. Tuan-tuan itu saya tak boleh ajar lah. Tuan-tuan lebih pandai, lebih maklum daripada saya. Bagaimana kita nak approach orang. Saya setakat itu dulu. Tuan-tuan dan puan, ada apa nak tambah berkenaan dengan baca doa dalam bahasa Melayu. Para ulama berbincang bagaimana perkara ini. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tengok para ulama zaman lampau, contohnya Al-Imam Syafi'i. Kalau kita banding Al-Imam Syafi'i dengan zaman kita, berapa tahun? Dia lahir bila? Ada orang gaji 150 Hijrah. Dia meninggal 204 Hijrah. Umur dia 54 tahun dia meninggal. Muda saja. Muda lah kan? 54 tahun tu. Tapi usaha dia banyak. Kitab dia tulis banyak. Kalau kita fikir umur 54 tahun tapi usaha dia begitu banyak. Dia meninggal tahun 204 Hijrah. Kita sekarang tahun berapa Hijrah? Zaman dia dengan zaman kita berbeza. Kalau tuan-tuan baca kitab Al-Imam Syafi'i, pendapat dia berkenaan dengan bahasa Arab, wajib tahu bahasa Arab. Cuma para ulama semasa membincangkan bahawa pendapat Al-Imam Syafi'i itu mungkin dipengaruhi oleh zaman dia, masa dia. Kalau dia hidup sekarang, mungkin pendapat dia tak sama dengan pendapat tu lah. Kan? Dulu di tempat dia tengok orang bagaimana. Lah ni orang daripada kebun sirih, mungkin tajam pun ada masuk Islam. Kan? Jadi pendapat dia mungkin berbeza lah. Kalau dia hidup sekarang, para ulama membincangkan. Cuma apa yang saya sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut berkenaan dengan doa ini, pendapat para imam yang lampau banyak mengatakan bahawa doa dalam solat kita mesti berbicara dalam bahasa Arab. Cuma bila dah sekarang ni dah bawa 1420 20 something 1429 Hijrah. Sudah tak silap. Kalau dah sampai 1429 Hijrah ini, Islam dah tersebar luas. Para ulama semasa ada sedikit perbezaan pendapat berkenaan dengan perkara ini. Sebab kita nak berdoa, orang yang nak berdoa ini, doa yang paling baik adalah dia faham apa yang dia minta. Kalau doa yang ada dalam Quran, doa yang ada dalam
SAW, kita boleh ambil kitab dan kita boleh tengok terjemahannya apa maksud doa itu, kan? Kita baca dan kita boleh tasdikkan dalam hati kita. Tapi bukan semua doa yang kita baca ada dalam kitab dalam Al-Quran dan kitab hadis. Tuan-tuan dah setengah buat PhD, besok nak present paper kan, ketak tak tahu nak abang kan. Jadi tuan-tuan nak berdoa, tuan-tuan berdoa lah dengan apa yang tuan-tuan faham. Itu maksudnya. Jadi para ulama semasa berpendapat bahawa dia bolehkan berdoa walaupun di dalam solat dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Sehingga mengatakan bahawa boleh dibaca. Cuma dalam solat ni kita boleh baca kuat lagi. Kita tak baca dah sampai Mus'ab duduk sebelah paling dengar, paling minta doa, 5 kaki dan minci bersama kan. Tak perlu lah, ya. Kita berdoa sekadar. Tapi sebab bacaan dalam solat ni, kita baca dalam hati ke? Baca dengan pergerakan mulut. Mulut bergerak kan? Kita baca. Begitu dengan zikir selepas solat. Kita baca dengan bukan dalam hati. Bila duduk nampak dia senyum kan, dia baca dalam hati. Sebenarnya Nabi nampak mulut Nabi kemat kami dengan dia bilang dengan jari. Ya. Allah Ta'ala alam. Jadi itu pendapat para ulama semasa berkenaan dengan perkara itu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukan fatwa mu'asarah Islam dan manusia, kitab ada membicarakan perkara ini. Dan halal dan haram dalam Islam juga dia membicarakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa lagi ya? Soalan kecil. Masa sujud kaki dalam ni ada kaki dia rapat kan, itu. Ya. Lepas tu kaki jari tu macam ni, dia nak tekan semua ke kiblat ke? Sebab kadang-kadang kalau kita rapatkan tumit ke belakang, jari kaki kita tak dapat semua ada kiblat, tak dapat tekan kan. Pendapat bahawa merapatkan kaki tumit kan, tumit bertemu tumit kan, rapatkan begitu dulu, merupakan pendapat yang tidak muktamad. Tidak muktamad dalam hadis. Tidak muktamad dan sebab hadis yang saya sebut minggu lepas berkenaan dengan sujud perempuan di belakang mengisyaratkan bahawa kaki tidak dirapat. Kaki tidak rapat. Jadi penerangan tentang itu tidak ada yang muktamad. Sebab hadis yang minggu lepas yang saya sebut tu membayangkan bahawa kaki tidak dirapatkan. Soalan kedua kan ni tadi masa asyhadu an la ilaha illallah tu angkat jari kan. Kalau tak ikut tu maksudnya start tahiyat tu terus angkat jari. Daripada mula baca tahiyat angkat dan digerak-gerakkan. Kalau ada yang gerak-gerak tu daripada mula sampai habis. Kalau ketiga pasal Sayyidina tu kan macam nak ngomong pasal Sayyidina Muhammad. Jadi kalau bila kita letak Sayyidina tu bid'ah ke? Sebab hadis saja kan? Wallahu ta'ala alam. Sebahagian orang berpendapat boleh. Tapi kalau tuan-tuan tanya kepada para ulama hadis, dia sebab doa ni datang dengan wahyu Nabi. Dan doa dalam tasyahud itu, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Albani, dalam kitab Al-Albani ni banyak. Tak ada satu pun. Dalam banyak-banyak tu tak ada satu pun yang ditambah Sayyidina. Kan? Jadi bila dia tak tambah, kita pun tak tambah itu satu. Ada orang mengatakan bahawa takkan dia nak tambah Sayyidina pada dia ke? Kan? Dan dia kata, takkan dia nak tambah Sayyidina pada dia? Kan? Tapi itu dia menafsirkan hadis Nabi ni. Sebab di dalam tahiyat juga dia berselawat. Takkan dia nak selawat atas dia ke? Kalau kita nak berbahas begitu lah. Kan? Jadi maknanya perbahasan itu tak sesuai. Perbahasan begitu tidak sesuai. Sebab kalau kita nak kata takkan dia nak tambah Sayyidina, itu merupakan satu